KPM. Wah, cantiknya Gonia ni. Kalaulah boleh dapat pergi sini kan, mesti seronok. Nak tahu juga apa yang ada dekat dalam Gonia ni. Cantiknya. Oh, ni kat dalam ni macam ni Wah, banyaknya. Kalau dapat pegang, dapat rasa pengalaman datang Gonia ni. Seronoknya. Lagi seronok kalau ada cikgu yang bawa. Irfan tengok apa tu? Cikgu. Cikgu sebenarnya, Irfan tengah tengok Gonia cikgu. Cuba cantik tak video ni cikgu? Irfan tahu tak, Gonia ni ialah salah satu tempat tinggal utama masyarakat zaman prasejarah. Zaman prasejarah tu kan ada beberapa cikgu. Yang mana satu? Ada banyak zaman prasejarah. Kalau Irfan nak tahu, kita ikut pembelajaran selepas ini. Okey, jom kita pergi masuk kelas. Cikgu. Sejarah mengajar kita menjadi lebih dewasa. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada semua yang sedang menyaksikan slot menengah rendah Didik TV KPM bersama saya pengacara anda, Abang Irfan Syahmi. Untuk hari ini sebenarnya adik-adik, kita akan sama-sama belajar mengenai mata pelajaran sejarah tingkatan 1. Dan pastinya tadi kita lihat dah kita punya profil guru kita. Hari ini kita persilakan Cikgu Rozanah Jaz, penolong pengarah unit Sains Sosial Sektor Pembelajaran dari Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam, khabar baik Irfan. Baik, itulah cikgu kita, tersenyum lebar nampaknya. Dan kita juga bersama dengan seorang jurubahasa isyarat. Kita persilakan Cikgu Azliana Mahhuri dari SK Pendidikan Khas Jalan Pil Ceras, Kuala Lumpur. Terima kasih cikgu kerana bersama kami untuk episod kita kali ini. Nampaknya cikgu, kita tidaklah bertiga sahaja kerana kita juga bersama dengan murid-murid cikgu yang berada di dalam talian sekarang. Apa kata kita perkenalkan mereka? Silakan. Baiklah, kita perkenalkan murid-murid di talian pada hari ini. Daripada murid SMK Seremban Jaya 2, Negeri Sembilan. Yang pertama ialah Ahmad Dennis Irfan. Angkat tangan, Ahmad Dennis Irfan. Hai Dennis Irfan, nama lebih kurang Irfan lah. Yang kedua kita ada siapa cikgu? Yang kedua Muhammad Syamil Zikri. Hai Syamil. Yang ketiga Nur Ainur Damia. Dan yang keempat Kuratul Aini. Baik, nampaknya kita bersama dengan 2 ekor kumbang dan 2 kuntur bunga bersama kita untuk episod kali ini. Jadi hari ini kita akan belajar sejarah cikgu. Apa topiknya? Tadi kan kita dah pergi lihat satu paparan video mengenai Gonia. Cikgu ada cakap berkenaan dengan zaman prasejarah. Jadi, apa itu zaman prasejarah yang sebenarnya cikgu? Okey, hari ini kita akan belajar tentang zaman prasejarah untuk bab 3 tingkatan 1. Okey, zaman prasejarah bermaksud zaman sebelum manusia mengetahui dan mengenal tulisan. Ada 2 zaman prasejarah, iaitu zaman batu dan zaman logam. Baik. Okey, zaman batu dibahagi kepada 3 zaman, iaitu zaman Paleolitik dan zaman Mesolitik dan zaman Neolitik. Okey, zaman batu merujuk kepada teknologi batu dalam kehidupan seharian manusia. Zaman Paleolitik, saya akan jelaskan tentang zaman Paleolitik. Zaman Paleolitik dikenali sebagai zaman batu lama. Dianggap zaman yang serba mencabar kerana manusia meneruskan kelangsungan hidup dengan menggunakan teknologi batu ringkas, iaitu menggunakan alam semula jadi yang berada di sekitar mereka. Baik. Mereka juga membuat peralatan yang diperbuat daripada tulang binatang dalam kehidupan harian mereka. Mari kita lihat secara ringkas zaman Mesolitik pula. Zaman Mesolitik memperlihatkan cara hidup yang semakin berkembang, iaitu cuaca pada zaman ini tidaklah terlalu sejuk dan manusia pada zaman ini dah mula boleh memburu binatang dan menangkap ikan sebagai sumber makanan mereka. Jadi kita lihat pula perubahan yang berlaku
semasa zaman Neolitik. Zaman Neolitik menunjukkan tahap perkembangan teknologi dan corak kehidupan yang lebih baik. Iaitu pada zaman Neolitik ini wujud kawasan pertempatan. Untuk makluman Irfan, zaman Paleolitik masyarakat hidup berpindah randah. Tapi apabila berlaku perubahan zaman Neolitik masyarakatnya sudah mula membina pertempatan dan menjalankan aktiviti kehidupan bersama-sama seperti bercucuk tanam, membuat tembikar dan menternak binatang. Yang itu berlaku pada zaman Neolitik, Cikgu? Ya, zaman Neolitik. Seterusnya kita lihat zaman logam. Zaman logam merujuk kepada penggunaan teknologi gangsa dan besi. Maknanya manusia mula berkembang dengan boleh mampu membina teknologi daripada gangsa dan besi. Pada masa itu, manusia melakukan inovasi logam besi dan gangsa dalam peralatan mereka. Maksudnya mereka boleh mencipta barang menggunakan logam dan besi untuk kegunaan harian mereka. Selain itu, masyarakat pada zaman logam menjalankan aktiviti pertukaran barang ataupun kita panggil sistem barter. Sistem barter. Yang berasaskan gangsa yang dikesan bertaburan di rantau Asia Tenggara. Selain itu, peralatan besi seperti kapak, tulang mawas, beliung, mata lembing ada digambar di buat ini. Merupakan antara jenis peralatan besi yang digunakan oleh manusia ketika ini untuk memburu, bertani dan menjalankan aktiviti mereka. Jadi, bila kita lihat daripada zaman Paleolitik, Mesolitik, Neolitik dan berubah kepada zaman logam, manusia semakin berkembang. Betul, Cikgu. Dan manusia maknanya semakin berkembang pemikiran dan boleh mencipta alat untuk menjalankan kehidupan harian mereka. Cikgu, Ifah ada soalan sikit. Kita berbalik kepada zaman batu tadi, adakah Malaysia sebenarnya merasai ataupun dapat merasakan pengalaman semua zaman itu atau ada zaman yang tidak kita lalui, Cikgu? Malaysia merupakan sebuah negara yang melalui semua zaman. Semua zaman. Nanti kita akan kongsi di slot yang seterusnya. Baiklah. Cikgu dah terangkan perubahan-perubahan zaman prasejarah tadi. Kita nak lihat pemahaman murid-murid berkaitan dengan konsep asal zaman prasejarah. Baiklah, untuk soalan yang pertama, cikgu nak uji pemahaman murid-murid untuk zaman prasejarah ini. Apakah maksud zaman prasejarah? Ada tak murid-murid yang cuba nak jawab? Angkat tangan. Cuba angkat tangan. Siapa yang nak jawab? Siapa nak angkat tangan? Okey, cikgu nak minta Syamil jawab. Syamil dulu. Silakan. Apa yang dimaksudkan dengan zaman prasejarah? Zaman prasejarah ialah zaman sebelum manusia mengetahui dan mengenali tulisan. Zaman ini terbahagi kepada dua, iaitu zaman batu dan zaman logam. Terima kasih. Bagus, Syamil. Mari kita lihat murid-murid di rumah juga boleh lihat apakah maksud zaman prasejarah. Zaman prasejarah ialah zaman sebelum manusia mengetahui dan mengenal tulisan. Zaman ini terbahagi kepada dua, iaitu zaman batu dan zaman logam. Zaman batu, Paleolitik, Mesolitik dan Neolitik. Dah pandai dah Irfan. Bagi dia fokus tadi, cikgu nak tanya, ada tak ganjaran kepada Syamil, cikgu? Ya, ada ganjaran untuk Syamil. Okey, Irfan, kita bagi satu ganjaran. Ini apa, cikgu, sebenarnya? Itu jentolak rasanya. Jentolak. Satu jentolak kepada Syamil. Lekat dekat sini. Tan ya. Baik, cikgu. Ada lagi soalan yang kedua? Okey, mari kita lihat soalan seterusnya. Soalan aneka pilihan. Maklumat berikut berkaitan zaman prasejarah, iaitu zaman X dan zaman logam. Nyatakan zaman X. A. Zaman besi. B. Zaman batu. C. Zaman gelap. Dan D. Zaman gangsa. Okey, murid-murid di talian, cikgu minta baca soalan dan kemukakan jawapan. Siapa yang nak jawab? Angkat tangan. Siapa yang nak cuba kali ni soalan yang kedua? Silakan. Okey, kita bagi peluang Ainur dan Mia. Silakan, Ainur. Jawapan dia B. Zaman batu. Okey, jawapan dia zaman batu. Mari kita lihat apakah zaman X.
Ya, zaman batu. Okey, kita Tahniah. bagi ganjaran Okey, kepada satu tolak Damia. kepada Damia. Oh, di sini. Tahniah. Okey, cikgu. Ada lagi soalannya? Okey, kita tengok ada tak lagi Ada tak soalan. lagi soalan? Oh, ada Ada lagi lagi. satu soalan. Silakan, Mari cikgu. kita lihat. Okey, namakan lokasi penemuan zaman Paleolitik di Malaysia. Okey, ada siapa-siapa tak yang nak cuba jawab? Kita bagi Kuratu atau Danish Irfan. Kita bagi Kuratu dulu. Kuratu dulu. Kuratu dulu jawab. Lokasi penemuan zaman Paleolitik di Malaysia ialah di Tingkayu, Sabah dan Dua Niah, Sarawak. Selain itu, Kota Tampan di Perak dan Lembah Mansuli di Sabah. Baik, terima kasih. Yakin ke dengan jawapan tu? Betul ke? Kita kena semak dulu jawapan. Boleh, cikgu. Okey, namakan lokasi penemuan zaman Paleolitik di Malaysia. Lokasi penemuan zaman Paleolitik di Malaysia ialah di Tingkayu, Sabah Betul? dan Gua Niah, Sarawak. Betul? Yang baru kita tengok sebentar tadi. Selain itu, Kota Tampan di Perak dan Lembah Mansuli di Sabah. Tepatlah jawapan Kuratu N, cikgu. Ya. Jadi kita bagi satu ganjaran. Satu ganjaran. Wah, hebatlah murid-murid cikgu setakat ni. Semua boleh jawab. Okey. Ifah rasa ada lagi satu soalan. Kita tengok ada ke tak? Ada ke tidak? Ada ke tidak? Okey. Ada soalan. Okey, ada Silakan, soalan. cikgu. Mari kita tengok. Ini gambar apa ni? Namakan peralatan dalam gambar rajah di atas semasa zaman logam. Okey. Siapa nak jawab? Angkat tangan. Bagus. Semangat. Ahmad Danish Irfan. Cuba jawab. Baca soalan dulu, kemudian bagi jawapan. Nama peralatan dalam gambar rajah di atas ialah tulang mawas. Okey, nama peralatan dalam gambar rajah di atas ialah tulang mawas. Okey, mari kita lihat. Okey, nama peralatan dalam gambar rajah di atas ialah tulang mawas. Okey, terima kasih Irfan. Okey. Kita bagi satu ganjaran cikgu. Okey, Okey. Satu ganjaran nampaknya kesemua murid cikgu berjaya mendapat satu ganjaran setakat ini. Dan itulah pengenalan kepada topik kita pada hari ini berkenaan dengan zaman prasejarah. Jadi jom kita berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami tentunya di Didik TV KPM selepas ini. Didik TV KPM. Inilah dia slot mendengar rendah Didik TV KPM bersama saya Irfan, dan tentunya kita bersama dengan Cikgu Rozan hari ini mempelajari mengenai zaman prasejarah. Nak tahu juga cikgu, ada tak ciri-ciri zaman prasejarah ni sebenarnya? Okey, kita teruskan pembelajaran kita. Okey, mari kita lihat ciri-ciri kehidupan manusia zaman prasejarah. Ada 7 ciri-ciri kehidupan manusia zaman prasejarah. Okey, yang pertama ialah tempat kediaman. Yang kedua, peralatan. Yang ketiga, aktiviti pengumpulan makanan. Yang keempat, kegiatan ekonomi. Yang kelima, Kita ada organisasi sosial. Baik. Yang keenam, kepercayaan. Dan yang ketujuh ialah kesenian dan kebudayaan. Okey, mari kita lihat penerangan tentang tempat kediaman masyarakat zaman prasejarah. Pada zaman Paleolitik, tumpuan utama pertempatan ialah gua dan lubang bawah tanah. bawah tanah cikgu. Ya, sebab masyarakat zaman Paleolitik ni mengamalkan kehidupan berpindah randah. Betul, cikgu. Jadi mana-mana kawasan yang boleh melindungi mereka daripada hujan dan panas, mereka akan jadikan kawasan pertempatan. Mereka juga berlindung di bawah pokok dan tempat berlindung yang diperbuat daripada ranting kayu. Sebab itu salah satu contoh zaman Paleolitik tadi ialah kawasan pertempatan di Gua Niah, Sarawak. Gua Niah, Sarawak. Pada zaman Mesolitik, masyarakat pada zaman itu mendiami gua dan lubang bawah tanah serta tempat berlindung yang diperbuat daripada ranting kayu.
tumpuan pertempatan mereka di pinggir sungai dan laut bagi memudahkan mereka mendapatkan bekalan air dan makanan. Okey, itu perbezaan antara Mesolitik dan Paleolitik, cikgu? Ya. Kalau Mesolitik ni mereka dah bertumpukan kepada sungai. Ya, maksudnya mereka dah okey. pandai Dah pandai. menggunakan sungai untuk mencari sumber makanan. Baik, baik. Okey, seterusnya zaman Neolitik. Okey, kita lihat di gambar rajah ini ada gambar pertempatan ataupun kawasan kediaman masyarakat zaman Neolitik yang tinggal secara menetap. Dah ada rumah lah, cikgu? Maksudnya dia dah ada, bukanlah rumah, Bukan maksudnya rumah. dia dah ada satu tempat kediaman Okey. yang tetap. Yang Maksudnya dah tetap, tak berpindah randah. Dan mereka memilih untuk tinggal di lembah sungai dan kawasan pesisiran pantai. Mereka membina rumah yang diperbuat daripada batu, tanah liat dan kayu. Maksudnya bukanlah struktur rumah macam yang sekarang. Maksudnya kita panggil dia rumah sebab dia di kawasan yang tetap. Yang tetap. Dekat situ je, tak pindah dah. Ya. Okey, Seterusnya kita lihat tempat kediaman bagi masyarakat pada zaman logam. Mereka tinggal di kawasan kediaman yang lebih baik, di mana kawasan binaannya diperbuat daripada batu, tanah liat dan kayu serta lebih tersusun. Maknanya mereka dah pandai membina satu pertempatan yang teratur. Baik. Dan memilih pesisiran pantai dan lembah sungai untuk mudah mendapatkan bekalan makanan. Baik, seterusnya kita lihat dari sudut ciri-ciri peralatan. Pada zaman Paleolitik, masyarakat menggunakan peralatan daripada kayu, batu dan tulang haiwan dan menggunakan bahan itu secara ringkas dan kasar pembuatannya. Maknanya Irfan, mereka gunakan bahan yang sedia ada di sekeliling mereka untuk hidup. Okey, kalau kayu itu bentuk macam tu, itulah yang dia gunakan. Ya, maksudnya kalau batu digunakan untuk memecahkan daging dan sebagainya. Baik, mereka tidak ada kemahiran lagi untuk membentuk dan sebagainya. Pandai. Okey, kita lihat zaman Mesolitik. Mesolitik, masyarakatnya menggunakan peralatan yang diperbuat daripada kayu, batu dan tulang haiwan dan pembuatannya lebih halus dan kemas. Dan mereka juga menggunakan panah semasa memburu binatang dan menggunakan perangkap untuk menangkap ikan. Maksudnya kita lihat perkembangan sedikit teknologi berbanding zaman Paleolitik. Dari segi zaman Neolitik, peralatan zaman ini lebih halus dan kemas dan terdapat pelbagai peralatan termasuk alat untuk menggali dan roda. Pada zaman logam pula, saya ingin tunjukkan di sini sekejap. Ini ialah peralatan batu yang digunakan pada zaman Neolitik. Neolitik. Okey. Macam mana murid-murid sekarang? Boleh faham ke apa yang cikgu cakap? Cuba angkat tanzap sikit yang ada dekat Google Meet ni. Okey, nampaknya semua dah angguk cikgu. Jom kita teruskan. Okey, kita teruskan zaman logam. Peralatan pada zaman logam, pada masa ini masyarakat dah mula bijak untuk mencipta peralatan yang diperbuat daripada logam. Pembuatan ini seiring dengan pengetahuan manusia dengan teknologi dan peralatan diperbuat daripada tembaga, besi dan gangsa. Baiklah, seterusnya kita lihat ciri yang kedua, aktiviti pengumpulan makanan. Pada zaman Paleolitik, bagaimana masyarakat mengumpul makanan? Kegiatan mengumpul makanan dilakukan dengan memburu binatang, mengumpulkan buah-buahan, cendawan, bijirin dan pucuk tumbuhan yang tumbuh liar di dalam hutan. Masyarakat zaman Mesolitik pula menjalankan aktiviti mengumpul makanan dengan mengumpulkan kerang, siput yang ditemui di pinggir sungai dan laut. Kita lihat pula aktiviti pengumpulan makanan pada zaman Neolitik. Pada zaman Neolitik, masyarakat mula bijak dan mula boleh untuk menjalankan aktiviti pertanian dan penternakan serta mereka mampu untuk menyediakan makanan sendiri. Selain itu, kita lihat pula semasa zaman logam, aktiviti pengumpulan makanan tidak lagi bertumpu kepada aktiviti pertanian. Sebaliknya, mereka sudah boleh menjalankan aktiviti perdagangan secara tukar barang. Jadi kegiatan ini membolehkan mereka memperoleh makanan yang cukup sebab mereka menjalankan aktiviti pertukaran barang dengan masyarakat yang lain. Okey, seterusnya kita lihat kegiatan ekonomi 4 zaman ini.
Pada zaman Paleolitik, manusia bergantung sepenuhnya dengan sumber alam semula jadi. Dan mereka hidup secara nomad, iaitu berpindah randah, untuk mencari makanan yang dikongsi bersama. Aktiviti ekonomi ini bersifat sara diri. Maksudnya tanam makanan tu untuk menyara diri sendiri. Di sini sahaja, tidak dibekalkan kepada orang lain lah. Ya, betul. Baik. Okey, bila berubah zaman kepada zaman Mesolitik, masih lagi mengutip hasil hutan dan memburu binatang serta menangkap ikan. Tetapi mereka sudah menjalankan aktiviti perkongsian makanan. Okey, kat sini mereka dah kata apa, boleh berkongsi makanan, kira okey lah kan ketika itu. Ya. Dan kalau kita nak pergi pula melihat kepada zaman seterusnya, zaman Neolitik, apa yang berlaku, Cikgu? Perubahan zaman Neolitik pula memperlihatkan masyarakat tidak lagi menjadi pengguna utama sumber alam. Maksudnya tidak seperti Paleolitik. Mereka sudah boleh menghasilkan makanan melalui aktiviti pertanian dan penternakan. Selain itu, mereka juga sudah melakukan aktiviti perdagangan menggunakan sistem barter dan pengkhususan. Kerja telah dilakukan untuk mendapatkan produktiviti yang lebih baik. Apa maksud pengkhususan kerja tu, Cikgu? Maksudnya kalau pertanian mereka dah contohnya tanam bijirin. Jadi mereka mahir menanam bijirin dan boleh mengeluarkan pengeluaran yang banyak. Jadi bolehlah dijalankan perdagangan apabila pengeluaran bukan untuk sara diri. Untuk orang lain juga. Itu pengkhususan kerja. Baik, maksudnya. Terima kasih. Mengkhusus kerja itu sendirilah. Okey, kita lihat zaman logam. Zaman logam, aktiviti pertanian dan peternakan merupakan aktiviti utama dan ditambah pula dengan aktiviti pembuatan dan pertukangan. Okey. Kita nampak kan? Kita nampak perubahan zaman menunjukkan perkembangan teknologi. Makin lama makin banyak kemampuan dan kemahiran yang mereka dapat ketika itu. Okey, mari kita lihat organisasi sosial. Zaman Paleolitik, manusia hidup dalam kelompok kecil yang terdiri daripada beberapa keluarga dan mereka hidup dalam keadaan nomad. Pada zaman Mesolitik, sudah ada kehidupan dalam kelompok kecil walaupun masih lagi hidup secara nomad. Okey, seterusnya ialah zaman Neolitik. Zaman Neolitik dia memperlihatkan perkembangan yang lebih jelas, iaitu manusia boleh hidup menetap dan mewujudkan sistem sosial yang lebih baik. Dan mereka juga mempunyai ketua di dalam sesebuah organisasi dan bermulanya pembahagian sosial, iaitu ada kelas atas dan kelas bawah. Dan seterusnya berbeza juga dengan kehidupan zaman logam, iaitu masyarakat pada masa itu mempunyai kehidupan yang lebih tersusun dan mereka mempunyai kehidupan yang lebih baik dan pemimpin bertanggungjawab menyelesaikan masalah yang timbul dan dia membentuk satu sistem pentadbiran hasil daripada organisasi yang baik. Okey, kita lihat dari sudut kepercayaan 4 zaman pada masa itu. Okey, zaman Paleolitik, masyarakat mula mengamalkan animisme ataupun kepercayaan alam semula jadi, menyembah perkara-perkara yang berada di sekeliling mereka dengan percaya kepada kuasa alam semula jadi, contohnya petir, kilat, angin, hujan dan matahari. Pada zaman Mesolitik pula, mereka masih lagi mengekalkan kepercayaan animisme. Dan zaman Neolitik, mereka mengamalkan amalan penyembahan. Dan masyarakat zaman Neolitik percaya kepada kehidupan selepas mati. Sebab itulah masyarakat zaman Neolitik mula mengkuburkan mayat-mayat menunjukkan adanya kehidupan selepas mati. Okey, dia ada kubur seperti di Gua Cha dan di Sabah. Okey, seterusnya kesenian dan kebudayaan. Mari kita lihat apakah bentuk kesenian dan kebudayaan yang wujud pada zaman Paleolitik, Mesolitik, Neolitik dan zaman logam. Okey, zaman Paleolitik menghasilkan lukisan gua. Lukisan gua. Tadi kalau kita tengok ada Gua Niah tadi pun ada lukisan gua. Ya. Dan kemudian zaman Mesolitik masih juga menggunakan lukisan gua sebagai cara untuk mereka berseni. Dan zaman Neolitik juga memperlihatkan mereka selain daripada boleh melukis lukisan di gua, mereka juga sudah mahir untuk membuat tembikar. Okey. Selain itu pada zaman logam kita lihat di sini
Zaman logam. Zaman logam memperlihatkan satu kesenian. Mereka mampu membina gendang daripada logam. Okey, mari kita lihat pemahaman murid-murid setelah cikgu menerangkan dengan panjang lebar tentang ciri-ciri masyarakat zaman prasejarah. Okey, untuk soalan yang pertama, untuk ciri-ciri masyarakat zaman prasejarah, mengapakah masyarakat Mesolitik memilih pinggir sungai dan laut untuk membina pertempatan? Okey, cikgu nak murid-murid cuba jawab soalan. Siapa nak cuba angkat tangan? Fokus, kalau fokus tadi boleh jawab. Mesti punya. Okey, siapa? Silakan. Ramainya kita Okey, nak pilih cikgu pilih siapa? Cikgu nak Siapa ni minta si bunga, Ainur Damia. Silakan Aina. Apakah jawapannya? Masyarakat Mesolitik memilih pinggir sungai dan laut untuk membina pertempatan untuk memudahkan mendapatkan bekalan makanan dan sumber air. Okey, untuk mendapatkan bekalan makanan dan sumber air, cikgu katanya. Okey, so kata kunci tadi memilih pinggir sungai dan laut. Mari kita lihat, murid-murid di rumah juga boleh lihat contoh jawapan. Masyarakat Mesolitik memilih pinggir sungai dan laut untuk membina pertempatan bagi memudahkan mereka mendapatkan bekalan makanan dan sumber air. Okey, cikgu bagi berapa bintang, cikgu? 5 bintang untuk Ainur Damia. Okey, baik. Itu untuk Ainur. Soalan seterusnya, siapa pun nak jawab? Silakan, cikgu. Okey, mari kita lihat untuk soalan seterusnya. Nyatakan aktiviti ekonomi masyarakat zaman Neolitik. Apa yang mereka lakukan? Siapa nak cuba jawab untuk soalan ini? Sila angkat tangan. Okey, kita ambil pula Muhammad Syamil Zikri. Silakan Syamil. Aktiviti ekonomi masyarakat zaman Neolitik ialah melakukan aktiviti pertanian, peternakan dan juga menjalankan aktiviti perdagangan. Okey, terima kasih Syamil. Jawapan yang ringkas tapi tepat. Tapi kita tengok dulu contoh jawapan yang betul. Okey, aktiviti ekonomi masyarakat zaman Neolitik ialah melakukan aktiviti pertanian, penternakan dan menjalankan aktiviti perdagangan. Okey, terima kasih Syamil. Cikgu bagi 5 bintang untuk Syamil. 5 bintang tanya Syamil. Okey, jom kita lihat soalan yang berikutnya. Okey, soalan seterusnya untuk menilai pemahaman murid untuk ciri-ciri masyarakat zaman prasejarah. Masyarakat zaman Paleolitik percaya kepada kepercayaan animisme. Apakah maksud animisme? Okey, Kuratu cuba jawab. Silakan Kuratu. Setelah nama anda diseru oleh cikgu. Animisme bermaksud percaya pada kuasa alam semula jadi seperti petir, kilat, angin, hujan dan matahari. Okey, terima kasih Kuratu. Okey, mari kita lihat contoh jawapan. Betul ke cikgu jawapan tadi? Kita nak tengok jawapan Kuratu. Animisme bermaksud percaya kepada kuasa alam semula jadi seperti petir, kilat, angin, hujan dan matahari. Ya. Okey, 5 bintang untuk Kuratu. Untuk Kuratu. Okey, terima kasih. Jom cikgu kita lihat soalan yang terakhir. Okey, seterusnya soalan yang terakhir. Kita lihat soalan aneka pilihan. Mayat dikebumikan bersama-sama pelbagai peralatan. Mengapakah manusia prasejarah bertindak sedemikian? A. Menggambarkan kedudukan seseorang semasa hidup. B. Mempercayai kehidupan selepas mati. C. Membuktikan keunikan amalan ritual. Dan D. Memberikan penghormatan terakhir. Yang ni cikgu nak minta siapa cikgu? Danish Irfan jawab. Silakan Danish. Yang mana satu yang betul? Jawapan dia B. Mempercayai kehidupan selepas mati. Okey. Terima kasih Danish Irfan. Danish okey tak tu Danish? Danish nervous ke? Comel je suara Danish. Okey, kita lihat jawapannya. Betul atau salah? Tepat sekali. Cikgu bagi 5 bintang untuk Danish Irfan. Okey, mayat dikebumikan kerana masyarakat pada masa itu mempercayai kehidupan selepas mati. Itulah dia penerangan di segmen ini berkenaan dengan ciri-ciri manusia di zaman prasejarah. Jadi, untuk itu jom kita berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini hanya di Didik TV. KPM jangan ke mana-mana.
TV KPM. Anda sedang menyaksikan slot menengah rendah Didik TV KPM bersama saya Irfan Syahmi dan tentunya kita bersama dengan Cikgu Rozana. Jadi Cikgu, untuk segmen kali ini, apa pula diskusi kita? Okey, seterusnya kita lihat tentang kesinambungan sumbangan zaman prasejarah kepada kemajuan manusia pada hari ini. Manusia zaman prasejarah banyak mewariskan penemuan dan aktiviti mereka kepada tamadun manusia. Mereka telah mencipta dan melakukan pelbagai kegiatan yang masih dapat ditemui dalam kehidupan manusia hari ini. Setuju? Contohnya aktiviti pertanian, memburu, menternak binatang, membuat peralatan dan tembika, idiofak serta monumen dan seni bina merupakan antara aktiviti yang telah dilakukan oleh masyarakat zaman prasejarah dan masih lagi diteruskan sehingga kini. Maknanya Irfan, apa yang kita lalui sekarang ini juga dilalui oleh masyarakat zaman prasejarah. Cuma berubah mengikut zaman. Betul Cikgu. Nak tanya juga Cikgu, apa itu maksud idiofak tadi? Idiofak itu ialah tinggalan sejarah berkaitan dengan kepercayaan. Baik, dah faham dah Cikgu. Terima kasih. Okey, seterusnya kita lihat dari sudut apakah kesinambungan sumbangan zaman prasejarah. Yang pertama ialah aktiviti pertanian. Bila kita lihat aktiviti pertanian giat dijalankan bermula zaman Neolitik. Antara jenis tanaman termasuk padi, gandum dan barli. Aktiviti pertanian menjadi sumber makanan penting kepada manusia hingga membolehkan mereka tinggal secara menetap. Itu semasa zaman Neolitik. Apabila zaman terus berubah, aktiviti ini terus diamalkan oleh manusia dan dijadikan sebagai pekerjaan. Iaitu manusia melakukan aktiviti pertanian secara kecil-kecilan untuk memenuhi keperluan sendiri pada masa dahulu. Kemudian dia berkembang menjadi aktiviti pertanian yang komersial. Jika kita lihat aktiviti begitu pada zaman moden, aktiviti pertanian telah menjadi aktiviti komersial apabila hasil pertanian mula dijual. Aktiviti pertanian ini dilakukan secara besar-besaran menggunakan konsep ladang dengan menggunakan peralatan moden. Seterusnya kita lihat dari segi memburu binatang. Memburu binatang ni merupakan aktiviti utama masyarakat zaman prasejarah dan aktiviti ini masih lagi diamalkan sehingga ke hari ini. Jika kita lihat dari sudut zaman prasejarah, aktiviti memburu binatang dilakukan dengan menggunakan senjata yang diperbuat daripada batu, tulang, kayu, gangsa dan besi. Kemudian zaman berubah, masyarakat pula menggunakan tombak dan panah yang digunakan untuk aktiviti memburu. Bagi sesetengah manusia, mereka menggunakan sumpit untuk aktiviti memburu. Amalan ini masih diamalkan sehingga kini. Tapi berubah pula pada zaman moden, aktiviti memburu dijadikan sebagai hobi dengan menggunakan senjata yang lebih canggih, berlesen dan berdaftar. Di Malaysia, lesen memburu binatang dikeluarkan oleh Perkhidmatan Jabatan Perlindungan Haiwan Liar dan Taman Negara. Okey, nampaknya Cikgu di sini sekarang ni kalau kita nak memburu, kita perlu dapatkan lesen dulu Cikgu. Ya, itu pada masa kini. Pada masa kini. Pada zaman dahulu tak perlu sebab memburu ni salah satu sumber makanan. Okey, seterusnya kita lihat menternak binatang. Kalau menternak binatang, kita terus ingat lembu, kan? Menternak lembu, menternak kambing dan sebagainya. Sebenarnya, aktiviti menternak binatang memang telah dijalankan semasa zaman Neolitik, di mana manusia telah mempunyai kemahiran menternak binatang dan aktiviti ini dilakukan untuk mendapatkan sumber makanan yang berterusan. Dia berubah pada zaman moden. Kita lihat pada zaman sekarang perternakan dilakukan secara komersial bagi menampung keperluan daging dan tenusu untuk sesebuah negara. Malah untuk dunia. Betul Cikgu, kita ada import dan ekspor juga. Maknanya menternak binatang ni asalnya memang telah dijalankan oleh zaman Neolitik dan dia berubah teknologinya mengikut peredaran zaman. Mari kita lihat dari sudut peralatan. Peralatan manusia zaman prasejarah diperbuat daripada batu, kayu dan tulang haiwan yang digunakan untuk pelbagai kegunaan dalam kehidupan mereka. Peningkatan pengetahuan manusia telah membolehkan campuran logam, acuan dan suhu pembakaran
membolehkan peralatan gangsa dan besi dicipta bagi menggantikan peralatan batu dan kayu. Peralatan gangsa dan besi merupakan hasil inovasi yang membantu kehidupan manusia sehingga ke hari ini. Jadi terciptalah pedang, parang, cangkul, keris dan kapak. Pembuatan peralatan besi ini terus kekal dalam sejarah dan tamadun manusia. Maknanya kita lihat daripada perkembangan zaman logam, dia berubah mengikut zaman dan manusia boleh membina acuan untuk membina peralatan yang lebih baik. Dia berbeza pada zaman kini. Manusia boleh membina mesin dan jentera dan untuk aktiviti memotong, menghiris daging dan contohnya, di mana pada zaman dahulu masyarakat menggunakan batu. Betul cikgu. Okey, itu dari segi peralatan. Apa lagi cikgu? Sumbangannya. Kita tengok tembika. Tembika, okey. Tembika pada zaman prasejarah, manusia mula menunjukkan kesenian mereka, kemahiran kesenian mereka dan salah satu peralatan yang mereka cipta ialah tembika. Jadi, tembika digunakan sebagai bekas makanan dan peralatan masakan, iaitu untuk menyimpan makanan lah pada zaman dahulu. Kita lihat pula perubahan zaman di mana tembika buatan Cina seperti tembika dinasti Ming contohnya dan buatan Vietnam telah menunjukkan tembika pernah menjadi komoditi perdagangan yang penting. Komoditi itu maksudnya barang. Untuk perniagaan. Dan pembuatan tembika kalau pada masa sekarang lebih kepada industri pelancongan seperti pembuatan labu sayur di Kuala Kangsar. Okey, seterusnya idiofak. Ni soalan yang saya tanya tadi tu. Idiofak ialah manusia zaman prasejarah percaya kepada kematian bukan penamat kepada kehidupan. Okay. Jadi mereka amat menghormati mayat dan pelbagai kaedah mengikut kepercayaan mereka bagaimana mayat dikebumikan. Contohnya pengebumian di Gua Cha, iaitu kepala mayat diletakkan di atas bantal batu. Okay. Mayat juga disertai dengan bahan makanan yang terdapat ritual yang menampakkan kedudukan istimewa seseorang. Maknanya mereka percaya kehidupan selepas mati. Dan di Sabah, terdapat masyarakat yang menggunakan keranda kayu yang disimpan dalam gua batu kapur. Dan peninggalan-peninggalan ini masih lagi ada sehingga sekarang. Okey. Dari segi monumen dan seni bina pula, zaman Neolitik membolehkan kemahiran mereka membina monumen untuk pelbagai tujuan. Dan monumen-monumen ini berubah mengikut peredaran zaman. Contohnya binaan-binaan candi di Angkor Wat Kemboja. Dan bila kita lihat sekarang, tentulah binaan yang terulung di negara kita. Contohnya Menara Berkembar Petronas KLCC. Dan sebenarnya kemajuan-kemajuan ini bermula daripada zaman prasejarah. Okey murid-murid, setelah panjang lebar cikgu menerangkan. Okey, masanya untuk anda menjawab soalan. Nak tanya sikitlah. Masih bersemangat? Cuba angkat tangan sikit. Thumbs up. Okey. Nampaknya masih bersemangat cikgu. Jadi kita teruskan dengan soalan yang pertama. Okey, soalan yang pertama. Mengapakah zaman Neolitik membawa kesinambungan aktiviti pertanian? Okey, siapa nak cuba jawab? Kena jawab ni. Bagi sebab kenapa? Syamil. Syamil angkat tangan dulu. Jadi cikgu nak Syamil jawab dulu. Silakan Syamil. Aktiviti pertanian giat dijalankan bermula pada zaman Neolitik. Antara jenis tanaman termasuklah padi, gandum dan barley. Aktiviti pertanian menjadi sumber makanan yang penting kepada manusia hingga membolehkan mereka tinggal secara menetap di sesuatu kawasan. Baik, terima kasih Syamil. Okey, jelas jawapan Syamil. Cuma cikgu nak tengok bagaimana jawapan Syamil dengan jawapan yang telah disediakan. Okey, aktiviti pertanian giat dijalankan bermula zaman Neolitik. Antara jenis tanaman termasuklah padi, gandum dan barley. Aktiviti pertanian menjadi sumber makanan penting kepada manusia hingga membolehkan mereka tinggal secara menetap di sesuatu kawasan. Terima kasih Syamil. Cikgu bagi 5 bintang untuk Syamil. Tahniah. Okey. Kalau itu untuk Syamil, kita lihat pula soalan yang berikutnya. Okey, untuk soalan seterusnya. Apakah kemajuan yang boleh dilihat dalam bidang penternakan hasil kesinambungan daripada zaman prasejarah? Okay, siapa pula nak cuba jawab? Murid-murid. Okey, Ainur Damia. Ainur Damia angkat tangan dulu. So, Ainur Damia jawab dulu. Silakan.
Pada zaman moden, peternakan binatang dijalankan secara komersial bagi menampung keperluan daging dan tenusu untuk sesebuah negara. Okey, terima kasih Ainur Damia. Sebelum cikgu nak bagi bintang untuk Damia, cikgu nak tengok jawapan yang telah disediakan. Pada zaman moden, penternakan binatang dijalankan secara komersial bagi menampung keperluan daging dan tenusu sesebuah negara. Jadi itu ialah kesinambungan daripada bidang pertanian zaman prasejarah. Terima kasih Ainur Damia. Cikgu bagi berapa, cikgu? 5 bintang untuk Damia kerana menjawab dengan tepat sekali. Okey, seterusnya. Apakah kegunaan tembika pada zaman prasejarah? Okey, Danish Irfan angkat tangan. Danish Irfan jawab. Silakan Danish. Manusia zaman prasejarah mempunyai pengetahuan dan kemahiran membuat tembika yang dijadikan bekas makanan dan peralatan masakan. Terbaik Danish Irfan, terima kasih. Macam mana cikgu jawapan yang diberikan? Nanti cikgu nak tengok dulu jawapan baru cikgu bagi bintang. Okey, tadi jawapan kita dah dengar jawapan Danish Irfan. Mari kita tengok jawapan. Manusia zaman prasejarah mempunyai pengetahuan dan kemahiran membuat tembika yang dijadikan bekas makanan dan peralatan masakan. Okey, cikgu bagi 5 bintang untuk Danish Irfan kerana menjawab dengan tepat sekali. Terima kasih Danish. Okey, nampaknya semua murid cikgu berjaya mengumpul 5 bintang untuk segmen kali ini. Berikan tepukan untuk diri sendiri dulu. Yeay, tahniah semua. Dan itulah dia penerangan oleh Cikgu Rozana berkenaan dengan kesinambungan sumbangan masyarakat prasejarah untuk kita sekarang ini. Jadi, kalau kita dah faham, jom kita berhenti berehat dulu. Teruskan bersama kami tentunya di Didik TV KPM selepas ini. Didik TV KPM. Bersama kami di slot menengah rendah Didik TV KPM. Dan sekarang ini Ifan nak tahu juga cikgu, kalau di Malaysia sendiri, apa yang kita lalui sebenarnya? Bagaimana zaman prasejarah di negara kita? Okey, mari kita lihat pembelajaran kita seterusnya, zaman prasejarah di Malaysia. Tadi kita lihat zaman prasejarah secara umum. Betul. Okey, kita lihat lokasi zaman prasejarah di Malaysia. Okey, kita lihat zaman Paleolitik yang berlaku 40,000 sebelum Masihi, iaitu berlaku di Tingkayu Sabah, Gua Niah Sarawak, Kota Tampan Perak dan Lembah Mansuli Sabah. Dan masih ada lagi tinggalan-tinggalan masyarakat zaman Paleolitik ini masih kekal sehingga sekarang. Okey, kita lihat pula zaman Mesolitik yang kita juga gelar sebagai Hobbinian. Okey, zaman Mesolitik berlaku 12,000 hingga 2,800 sebelum Masihi yang berlaku di Jenderam Hilir Selangor, Gua Madai Sabah, Gua Cha Ulu Kelantan dan Bukit Tegun Lembu di Perlis. Dan dia terus berlaku kemudian melalui zaman Neolitik yang berlaku sekitar 2,800 hingga 500 sebelum Masihi di Gua Kecil Pahang, Sungai Tembeling Pahang, Lubang Angin Sarawak, Gua Tapadong Sabah, Jenderam Hilir Selangor. Ini berdasarkan pengkajian-pengkajian dilakukan oleh ahli sejarah. Dan zaman logam boleh dilihat melalui pengkajian masyarakat zaman logam yang berlaku sebelum pada 500 sebelum Masihi dan 500 sebelum Masihi. Sebelum Masihi dan 500 Masihi. Dan dia berlaku di Sungai Tembeling Pahang dan Lembah Bernam Selangor. Jadi bila kita lihat tempat-tempat ini menunjukkan negara kita telah melalui empat zaman ini melalui pengkajian-pengkajian ahli sejarah dengan penemuan pelbagai artifak. Jadi seterusnya kita lihat apa yang boleh dikaji melalui lokasi zaman prasejarah di Malaysia ialah teknologi. Teknologi merupakan bukti penting yang menunjukkan kewujudan zaman prasejarah di Malaysia dengan penemuan pelbagai jenis alatan.
Penemuan menunjukkan manusia zaman prasejarah di negara ini mempunyai kemahiran menghasilkan peralatan batu dan logam. Peralatan ini digunakan untuk kehidupan harian untuk memotong, menetak dan memecahkan tulang. Contohnya, ahli sejarah telah menemui peralatan batu semasa zaman Paleolitik tetapi menjumpai peralatan menggunakan besi dan logam iaitu tulang mawas semasa zaman logam. Bagi tembikar dan manik, pelbagai jenis tembikar dijumpai seperti yang ditemui di Gua Niah, Sarawak, menunjukkan manusia zaman prasejarah di negara ini telah melakukan inovasi yang hebat, di mana mereka boleh menunjukkan kesenian mereka dengan mencipta perhiasan-perhiasan daripada manik serta boleh mencipta tembikar dengan pelbagai bentuk, saiz dan corak hiasan. Selain itu, masyarakat juga memperlihatkan penemuan zaman prasejarah ini dengan lukisan gua dan ukiran batu. Contohnya seperti di paparan inilah contoh lukisan gua dan ukiran batu. Merupakan cara komunikasi untuk menyampaikan maklumat tentang kehidupan mereka. Maksudnya lambang-lambang yang mereka lukis itu memberi maklumat bagaimana mereka menyampaikan komunikasi mereka. Betul cikgu, mungkin ketika itu mereka tidak lagi tahu cara untuk bertutur menggunakan kata-kata, jadi mereka menggunakan lukisan. Ya, betul. Wow, menarik. Dan mereka menggambarkan kehidupan manusia harian dengan contohnya aktiviti memburu dan amalan ritual. Dari segi kepercayaan pula, di negara kita memperlihatkan penemuan idiofak di beberapa tapak perkuburan di mana menunjukkan masyarakat prasejarah mengamalkan kepercayaan. Contohnya di Gua Cha, Kelantan ini tadi menunjukkan kepala mayat diletakkan di atas bantal batu dan mayat ditanam bersama bahan makanan yang menunjukkan kehidupan selepas mati. Ini ialah ciri yang berlaku yang ditemui di zaman prasejarah di Malaysia. Betul. Jadi sebagai rakyat Malaysia, sebagai generasi muda pada hari ini, kita mestilah mengetahui mengapa kita perlu memelihara tinggalan prasejarah. Okey, yang pertama, memastikan warisan zaman prasejarah boleh dilihat generasi masa kini. Bila kita lihat Gua Niah, kita boleh tahu ini ialah tempat tinggal masyarakat zaman Paleolitik. Okey, kemudian kita boleh melihat bagaimana pengkajian tentang zaman prasejarah dilakukan oleh ahli sejarah dengan penemuan alat-alat batu, alat logam, kubur dan sebagainya. Selain itu, menjadikan manusia zaman ini mempelajari dan mengambil iktibar tentang kehidupan masyarakat zaman sejarah untuk membangunkan kehidupan mereka pada masa itu. Selain itu, menjadikan masyarakat kita supaya menghargai sumber alam. Bagaimana masyarakat zaman prasejarah menggunakan semaksimum mungkin alam semula jadi untuk hidup. Dan yang terakhir, melahirkan ramai ahli arkeologi yang mengkaji tinggalan zaman prasejarah supaya kita semua boleh melihat apakah tinggalan zaman lampau supaya kita semua boleh mengambil iktibar dan supaya kita menghargai warisan yang ada. Betul cikgu, saya setuju semua sekali. Okey, untuk kita menilai pemahaman murid untuk tajuk ini, mari kita lihat bagaimana murid mengaplikasikan pemahaman zaman prasejarah ini dalam kehidupan. Okey, kita lihat apakah iktibar yang anda perolehi daripada kehidupan masyarakat zaman prasejarah. Okey, siapa nak cuba jawab? Kuratu nak cuba jawab. Silakan Kuratu. Iktibar yang saya perolehi daripada kehidupan masyarakat zaman prasejarah ialah mereka sangat semangat dan rajin berusaha untuk mencapai sesuatu. Contohnya, masyarakat zaman Neolitik berburu di hutan untuk mendapatkan bekalan makanan. Selain itu, mereka mempunyai kreativiti yang tinggi. Contohnya, masyarakat zaman prasejarah mampu membuat tembikar yang cantik untuk perhiasan. Baik, terima kasih Kuratu. Maksudnya Kuratu menjelaskan kehidupan zaman prasejarah yang Kuratu boleh ambil pengajaran. Tapi kita lihat dulu contoh jawapan sebelum cikgu bagi ganjaran kepada Kuratu.
Okey, iktibar yang Kuratu boleh perolehi ialah semangat rajin berusaha untuk mencapai sesuatu. Contohnya, masyarakat zaman Neolitik berburu di hutan untuk mendapatkan makanan. Selain itu, mempunyai kreativiti yang tinggi, iaitu dengan contohnya masyarakat zaman prasejarah mampu membuat tembikar yang cantik untuk perhiasan. Terima kasih Kuratu. Kita bagi satu ganjaran untuk Kuratu. Okey, satu ganjaran yang istimewa buat Kuratu sekarang ini. Abang Irfan lekat dekat sini. Inilah dia. Tahniah saya ucapkan. Dan kita lihat pula soalan yang berikutnya, cikgu, silakan. Huraikan kepentingan menghargai warisan zaman prasejarah. Kepentingannya. Siapa nak cuba? Okey, Jadi kita bagi cara boleh Cikgu Syamil? Boleh. Irfan lah pilih. Cikgu setuju Setuju. Okay, cikgu setuju. Okey. Silakan Syamil. Kepentingan menghargai warisan zaman prasejarah ialah memastikan warisan zaman prasejarah boleh dilihat generasi masa kini. Selain itu, membolehkan pengkajian tentang zaman prasejarah dapat dilakukan oleh ahli sejarah. Akhir sekali, menjadikan manusia zaman kini mempelajari dan mengambil iktibar kehidupan masyarakat zaman prasejarah. Okey, terima kasih Syamil. Cikgu dapat lihat bagaimana Syamil boleh mengetahui kenapa penting masyarakat perlu menghargai warisan zaman prasejarah. Bila cikgu dengar jawapan Syamil, cikgu dah boleh bagi satu ganjaran untuk Syamil. Satu ganjaran. Sambil Irfan meletakkan ganjaran, kita lihat contoh jawapan yang murid-murid di rumah boleh jawab. Apakah kepentingan menghargai warisan zaman sejarah ialah memastikan warisan zaman prasejarah boleh dilihat generasi pada masa kini. Selain itu, membolehkan pengkajian tentang zaman prasejarah dapat dilakukan oleh ahli sejarah dan menjadikan manusia zaman ini mempelajari dan mengambil iktibar kehidupan masyarakat zaman prasejarah. Baik, itulah dia kepentingan kita untuk menghargai warisan zaman prasejarah. Dan sekarang ni cikgu, apa kata kita dapatkan satu rumusan murid untuk hari ni? Boleh cikgu? Boleh. Siapa cikgu nak pilih untuk bagi rumusan ni? Siapa nak cuba beri rumusan seluruh pembelajaran kita pada hari ini? Angkat tangan. Siapa nak angkat? Cuba angkat tangan. Okey. Damia. Ainur kita Damia. bagi Damia. Silakan. Sejak 40,000 tahun yang lalu, negara kita telah melalui pelbagai tahap zaman prasejarah sebelum menempuh zaman sejarah. Hal ini menunjukkan kepentingan negara kita dalam perkembangan sejarah dan tamadun manusia. Baik, terima kasih Ainur Damia. Bagaimana cikgu rumusan dia? Tepat rumusannya, maknanya kita perlu menghargai warisan zaman prasejarah. Betul. Kerana kehidupan kita pada masa ini ialah hasil daripada kesinambungan masyarakat zaman sejarah. Mereka ada penternakan, kita ada penternakan. Setuju? Mereka ada teknologi, kita pun ada teknologi. Jadi kita perlu bersyukur dengan apa yang kita ada. Tetapi pada masa yang sama, kita perlu menghargai apa masyarakat awal dahulu telah berikan kepada kita. Betul cikgu. Okey. Kalau tadi kita dapatkan rumusan daripada murid, apa kata kita dapatkan rumusan keseluruhan oleh cikgu sendiri? Silakan cikgu. Bila kita melihat, kita mempelajari zaman prasejarah, kita mestilah menghargai apa yang masyarakat zaman prasejarah telah lalui dan kita perlu mengambil iktibar bagaimana masyarakat zaman prasejarah boleh melalui hidup tanpa sebarang teknologi. Jadi, kita sebagai masyarakat pada hari ini perlu menghargai segala teknologi yang ada, segala kemajuan yang ada untuk memastikan negara kita terus maju pada masa akan datang. InsyaAllah. Kita doakan sama-sama dan memandangkan kalau tadi kita lihat prestasi murid cikgu, bagi saya cemerlang. Bagaimana cikgu pentaksiran kepada mereka? Saya lihat murid memahami dan boleh menjawab semua soalan dengan baik dan boleh mengaplikasi apa yang murid pelajari dengan kehidupan seharian. Jadi saya beri 10 bintang. Wah, 10 bintang? 10/10 untuk pemahaman murid pada hari ini. Baik, berikan tepukan untuk diri sendiri. Tahniah Abang Irfan ucapkan. Dan rakan-rakan kita kat rumah nak tahu juga cikgu, macam mana mereka nak dapatkan latihan pengukuhan ni? Dekat mana ada? Murid boleh mendapatkan latihan pengukuhan ini daripada portal Delima. Baik, terima kasih dan terima kasih lagi sekali kepada Cikgu Rozana dan tentunya kepada Cikgu Azliana Mashuri kerana bersama kami untuk episod kali ini. Dan
sedikit peringatan kepada semua, dalam kita menjadi seorang manusia, kita perlu cakna dengan sejarah kerana itulah asal usul kita sendiri. Jadi, saya harapkan kalau Aziz kita berjumpa lagi dengan itu. Assalamualaikum, salam sejahtera. Didik TV KPM.